Merujuk kepada data yang direkodkan oleh PDRM pada tahun 2020, sebanyak 288 kes keganasan rumah tangga berlaku di Terengganu. Paling merisaukan apabila kami mendapati kesedaran mangsa untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka masih berada pada tahap yang rendah. Hal ini dibimbangi akan membawa kesan kepada kesihatan mental dan bakal menerima titik hitam sepanjang hidup. Oleh itu, saya ingin mencadangkan satu solusi yang boleh dilaksanakan segera. Menurut perbincangan saya bersama dengan pihak OSCC, pengurusan mangsa bagi kes yang dilaporkan menjadi rumit, terutamanya selepas waktu bekerja dan pada hari cuti am. Apabila pihak OSCC menghubungi semula pada waktu bekerja, kebanyakan mangsa tidak mahu tampil untuk meneruskan prosedur. Amat malang lagi, dalam tempoh ini mangsa terdedah dengan ancaman berulangnya kes terhadap diri mangsa. Lebih kritikal lagi, tiada pusat perlindungan sementara yang beroperasi 24 jam untuk menempatkan mangsa sementara menunggu kes disiasat oleh pihak berwajib. Oleh itu, saya menggesa agar proses birokrasi ini dapat diringkaskan sekaligus menyegerakan perlindungan kepada mangsa yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Lubna TV pada pagi ini. Apa khabar semua? Diharap anda sentiasa sihat dan ceria. Kami mohon untuk kalian sertakan komen dan sekali like dan share kepada semua pendengar supaya ramai yang akan masuk mendengar segmen khas pada pagi ini. Baiklah, anda bersama saya Fatimah Din selaku moderator untuk segmen khas Sidandun Terengganu, istimewa bersama Adun Wanita Terengganu, iaitu YB Hajah Zuraidah Muhammad Noor. Assalamualaikum YB, keadaan sihat? Alhamdulillah. Dan terima kasih kerana sudi bersama Lubna TV pada pagi ini dalam keadaan kepadatan masa jadual YB pada minggu ini, dan Sidandun Terengganu telah pun berlangsung pada 13 sehinggalah 15 September 2021. Baru-baru ini dalam suasana norma baharu, Sidandun ini menjadi medan untuk pembentangan gerak kerja esko-esko Kerajaan Negeri Terengganu. Tidak terkecuali satu-satunya Adun Wanita Terengganu yang membawa suara wanita dalam sidang tersebut. Jadi justeru hari ini Lubna TV menampilkan beliau dalam segmen khas ini bagi memberi penjelasan dan ulasan yang lebih mendalam tentang teks perbahasan titah diraja beliau. Jadi sebelum itu saya juga ingin memperkenalkanlah jemputan kita ataupun tetamu kepada segmen ini. Selain YB Zuraidah, ada juga tetamu yang kita jemput, iaitu
Dai Nasaruddin Samsudin. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah awak muda slow-slow. Okey, alhamdulillah. Jadi pada sidang baru-baru ini ada beberapa perkara ataupun isu yang ditimbulkan oleh YB. Apa yang menarik, kita ada keganasan rumah tangga yang sentiasa berlaku seolah-olah tiada berkesudahan. Jadi ramai isteri yang mengadu di atas nasib malang yang menimpa. Amat malang lagi, masalah ini membawa kepada kesan ke atas psikologi mereka. Jadi akhirnya institusi keluarga itu menjadi pincang dan mengakibatkan terjejasnya masa depan keluarga. Jadi bolehkah YB ulas sikit mengenai perkara ini? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya, terima kasih kepada saudari moderator pada hari ini dan juga sahabat panel kita pada hari ini, Ustaz Nasaruddin. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan tahniah kepada Luna TV pada hari ini kerana berjaya mengadakan satu usaha untuk mengadakan satu program yang memberi maklumat ataupun informasi kepada rakyat tentang isu yang berkaitan, isu yang dibincangkan dalam sidang DUN pada baru-baru ini. Alhamdulillah. Dan dalam sidang DUN yang berlangsung selama 3 hari, pastinya banyak isu yang diketengahkan, terutamanya daripada adun-adun dan juga perbahasan daripada ESCO ataupun daripada kerajaan negeri, majlis kerajaan negeri, di mana banyak isu tentang pembangunan, tentang isu pentadbiran, isu tentang pekerjaan, banyak. Tetapi saya mengambil ruang dan peluang ini untuk kita membincangkan, untuk adun wanita membincangkan 3 program utama, 3 fokus utama kami yang cukup dekat dengan kita wanita, yang cukup dekat kita dengan masyarakat, apatah lagi yang isu ini sering berlaku di kalangan wanita kita, dia saudari Fatimah. Dan antara 3 perkara yang saya lontarkan dalam sidang DUN pada baru ini ialah yang pertama berkenaan isu ekonomi. Sebab kita tahu apabila pandemik COVID-19 melanda negara kita, malah di seluruh dunia sebenarnya, ramai orang cukup terkesan, ramai orang yang hilang pekerjaan, ramai orang yang terjejas pendapatan, termasuklah kita wanita di negeri Terengganu. Dan berdasarkan satu kajian yang dilakukan oleh seorang pensyarah di UMT, ada menyatakan bahawa wanita kita ni berbelanja lebih daripada 80% daripada pendapatan yang biasa dibelanjakan, lebih, malah berkali ganda, kerana kos bahan mentah semakin meningkat, ataupun kita banyak beli barang-barang dapur. Kita beli tu dengan kadar yang banyak sebab anak-anak ataupun ahli keluarga kita banyak berada di rumah. Jadi bila dia di rumah ni, kita kena sediakan makanan, kita kena sediakan banyak lagi bahan-bahan mentah untuk kita persiapan untuk mereka lah, untuk anak-anak kita dan keluarga. Jadi cukup rasa terbeban, rasa cukup untuk rasa macam mereka merasa satu memang perlu ada pendapatan tambahan contohnya, ataupun bantuan dari pihak kerajaan contohnya kalau sepapan telur tu biasa tahan juga seminggu 2 minggu, tapi kadang-kadang 3-4 hari sudah habis, kan? Itu banyak. Itu antara isu ekonomi yang dekat dengan masyarakat kita, terutama di seluruh rumah yang terkesan dengan pandemik COVID ini. Dan sebenarnya saya cukup berterima kasih dengan pihak kerajaan kerana menyediakan banyak dana. Contohnya seperti kita ada pakej rangsangan ekonomi tentang bencana, kan? Kita ada yang prihatin, dan juga kita ada berkat untuk rakyat Malaysia, rakyat Terengganu, khas daripada kerajaan negeri Terengganu. Banyak lagi insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu rakyat, khususnya untuk memberi kemahiran, meningkatkan lagi kemahiran untuk kita berniaga, contohnya memberi ruang, memberi suntikan modal untuk berniaga. Tapi mengikut kajian dan juga mengikut aduan daripada agensi-agensi yang berkaitan, ada sebenarnya mereka ini
Yelah, bukan kita nak salahkan rakyat apa tidak, tapi sebenarnya kita perlu adanya transformasi mentaliti ataupun pemikiran daripada masyarakat. Maksudnya kadang-kadang bila kerajaan dah beri insentif, contohnya dah beri mesin jahit atau kemahiran nak jahit baju, ramai orang kita ni tidak memanfaatkan sepenuhnya. Kadang-kadang dapat barang tu simpan je kat rumah Ustaz Nasar, tak mempraktikkan, tak ambil peluang untuk jana pendapatan. Itu isu yang biasa kami bincangkan. Dan kadang-kadang untuk kalau ada agensi pihak kerajaan, pihak kami buat kursus jahitan ataupun buat kursus masakan, kadang-kadang orang tak hadir. Kadang-kadang kena turut kat rumah, kena ambil, kena mari sini nak bagi kemahiran, nak bagi kursus dan sebagainya. Tapi bagi saya itulah kata kena ubah mentaliti ataupun pemikiran rakyat kita untuk rebut peluang sebaik-baiknya, rebut peluang sebijaknya, mengoptimalkan peluang yang ada untuk kita belajar kemahiran kerana kita untuk jana pendapatan. Kenapa? Kerana musim pandemik ini ramai orang terkesan. Ramai kita memerlukan wang perbelanjaan yang lebih daripada sebelumnya. Kan? Itu isu ekonomi yang saya bangkitkan yang pertama. Yang kedua, saya juga bangkitkan beberapa isu yang berkaitan dengan isu sosial. Kan? Kita tahu Terengganu sebenarnya bergerak maju dalam pelbagai sektor dan juga penumpuan tentang isu pembelaan hak wanita dan juga perlindungan kepada wanita, kanak-kanak dan seluruh masyarakat. Itu isu yang kita perjuangkan dan termasuk dalam sektor yang menjadi tumpuan kepada Kerajaan Negeri Terengganu untuk cakna kepada wanita Negeri Terengganu khususnya. Dan saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Haji Hanafiah Mat, Pengerusi Exco Wanita kita, di mana telah menubuhkan suatu pusat yang dinamakan Radiatul Jannah atau Mesra dikenali sebagai Villa Mawaddah. Pusat ini adalah pusat perlindungan kanak-kanak yang terbiar. Maksudnya kalau kita ada anak-anak gelandangan contohnya, anak-anak yang kehilangan ibu bapa sebab perceraian ke ataupun kematian, tapi tak ada tempat untuk jaga mereka, untuk sekolahkan mereka, ataupun tinggal dengan nenek yang sudah tua, kita boleh ambil anak-anak ni duduk di pusat kita, Villa Mawaddah ni, dan kita bagi sekolah di sekolah harian biasa, tapi balik sekolah kita ambil pula duduk dengan kita dengan kita menyediakan asrama, kita menyediakan kemudahan-kemudahan yang orang kata lebih kepada kita nak pusat perlindungan dan juga memberi kasih sayang kepada mereka. Itulah peranan Villa Mawaddah kita, dan sekarang ni alhamdulillah beroperasi dengan baik, dan kita telah sedia ramai, kita telah menerima ramailah pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang terbiar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah pada awal tahun baru ini Kerajaan Negeri Terengganu di bawah Esto Pembangunan Instan dan Dakwah dan Perangan Yang Berhormat Ustaz Makno Hamzah, di mana telah menubuhkan satu pusat pemulihan dadah secara holistik yang dinamakan Darul Barakah. Memang saya rasa sangat bersyukur, rasa berbangga dengan pencapaian kerajaan negeri telah menyediakan satu pusat perlindungan ataupun pemulihan dadah yang cukup, orang kata kita memang sangat memerlukan. Bukannya kata sebelum ni tak ada, dah ada banyak, tapi apabila kita bersifat holistik ini ataupun menyeluruh yang menekankan tentang aspek hati contohnya, yang menekankan aspek kerohanian, aspek untuk pembinaan insan diri. Jadi itulah modul-modul yang ada dalam Darul Barakah ini cukup menyentuh hati saya. Saya rasa cukup sempurna, cukup rasa macam lengkap untuk mereka masuk sebagai pesakit atau penagih dadah, tapi mereka keluar sebagai orang yang bermanfaat kepada masyarakat contohnya. Itu peranan utama Darul Barakah. Tapi agak malang, bukan agak malang lah, mungkin belum sempat lagi masa, Darul Barakah ini hanya menerima penagih lelaki sahaja. Okey. Apa yang saya lontarkan dalam sidang yang baru ini, saya kata alangkah baiknya tempat yang sedia ada, tempat yang penuh lengkap dan prasarana, kita juga menyediakan ruang kepada penagih wanita. Sebab kita tahu kadar peningkatan penagih wanita di Terengganu juga semakin meningkat, kan? Jadi sebab itulah saya berharap apabila kita telah lontarkan dalam sidang yang baru ini dan pihak kerajaan mengambil jalan atau memberi peluang kepada penagih wanita juga untuk menerima menerima penagih wanita, dan sekaligus kita nak
biar kita mampu untuk itulah kata boleh merawat mereka dengan baik, insya-Allah. Dan juga ini bermula saya start isu sosial. Lepas saya dah bangkitkan isu tentang penagih wanita. Yang kedua, saya ada membuat sedikit perbincangan dengan pihak Hospital Sultanah Nur Zahirah, di mana sekarang ni kalau di OSCC, One Stop Crisis Center ni, dia ada di setiap jabatan kecemasan di setiap di setiap hospital, di mana ambil kes yang melibatkan masa keganasan rumah tangga, ada yang ambil kes penderaan, ada kes liwat, rogo dan sebagainya. Jadi sebenarnya cuma ekoran daripada laporan yang dikeluarkan oleh pihak OSCC tadi, ada menyatakan bahawa ada ibu muda yang masuk ke hospital dalam keadaan mengandung dan melahirkan anak, kita dapati ibu muda ini positif dadah. Itu kes yang berlaku dan bukan boleh katakan setiap bulan berlaku isu ni. Jadi isu ni betul saya kata tadi, perlu ada penekanan, perbincangan atau ada strategi, ada plan untuk memulihkan penagih wanita ini. Sebab apabila melahirkan anak yang ibu yang ada masalah positif dadah ini akan memberi komplikasi kesihatan kepada anak-anak, kan, pada anak-anak tu. Kadang-kadang anak-anak itu bila dan mungkin ibu tu tak mampu nak jaga anak, terpaksa JKM ambil. Itu banyak cerita di sebalik tu. Sebab itulah, itu isu yang pertama. Isu yang kedua saya lontarkan. Dan seterusnya saya juga lontarkan isu yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga. Sebab antara bulan Januari hingga bulan Oktober, bulan Ogos, maksudnya dalam 7-8 bulan je, sebanyak 114 kes dilaporkan. Kadang-kadang yang melibatkan kekerasan rumah tangga, juga melibatkan penderaan anak-anak dan sebagainya. Jadi ini dilaporkan di hospital. Itu yang membuat laporan hospital. Yang tak buat laporan hospital, yang hanya duduk rawatan di rumah ataupun maksudnya melarikan diri di tempat mana-mana tempat tu tak termasuk. Jadi maksudnya ini isu yang orang serah diri pada hospital dan juga buat laporan pada pihak polis. Jadi sebenarnya isu ini semakin meningkat dan jadi kita kena ada satu jalan, ada satu pendekatan. Kita perlunya ada pusat transit atau pusat perlindungan sementara kepada wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jadi mereka tidak ada tempat nak tuju selepas didera. Contohnya selepas didera, selepas dipukul suami, apabila dapat rawatan di hospital contohnya, yang saya risaukan sekiranya mereka pergi pada hari cuti ataupun hari lepas waktu bekerja. Pusat di bahagian OSCC ni terpaksa merujuk JKM ataupun pihak yang berkenaan hanya waktu pejabat sahaja. Cuba bayangkan kalau kena hari Khamis pukul 10 malam. Dan laporan ini diterima dan diproses pada hari Ahad, hari bekerja. Di mana mereka nak dapat perlindungan selama tempoh 2 hari itu? Yelah kalau patah, kalau kecederaan memang masuk ward. Tapi kalau kecederaan biasa saja dan dirawat sebagai pesakit luar, di mana isteri ini hendak dapat perlindungan. Itu isu dia, kan. Dan saya juga nak sentuh juga pasal isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Kesan daripada penderaan, kesan daripada stres, isu ekonomi tadi, tak ada duit nak makan, tak ada duit, tak cukup duit nak bayar kereta, sewa rumah dan sebagainya, akan pergi kepada kesihatan mental. Sebab sekarang ni merujuk pakar psikiatrik di sana, saya sempat jumpa, masalah mental ni semakin meningkat. Mental ni bukan masalah orang gila, bukan. Dia termasuklah depression ataupun keresahan, anxiety. Kita rasa macam takut dan tekanan, yes, betul. Disebabkan apa yang berlaku di sekeliling kita ni. Jadi saya juga menekankan masalah kesihatan mental kepada sidang dua baru ni untuk kerajaan mengambil berat tentang isu ini. Sebab kebanyakan ni yang pergi ke hospital dan rawatan adalah wanita. Wanita semakin lama semakin ramai yang dirawat sebagai kesihatan mental, dan benda ini saya risau akan memberi kesan yang kalau tidak dirawat awal akan lebih memudaratkan lebih kepada sakit mental atau sakit gila yang
kalau kahwin sakit itu akan menjejaskan institusi kekeluargaan, anak terabai kan, diceraikan suami dan sebagainya. Okey, itu isu gambaran yang saya nak cerita pada hari ini dalam pusingan pertama ini. Apa yang saya lontarkan pada sidang yang lepas melibatkan 3 isu utama tadilah, isu ekonomi, isu sosial dan isu kesihatan mental tadi. Wallahu alam, saya serah balik kepada puan saudari moderator. Okey, terima kasih kepada YB Zuraida atas ulasan yang telah diberikan di atas apa yang telah dibincangkan ataupun apa yang telah dilontarkan di dalam sidang DUN baru-baru ini yang menyentuh isu ekonomi, sosial, kesihatan mental dan sebagainya. Jadi seterusnya kita akan bertanyakan soalan kepada panel kita yang kedua, iaitu Da'i Nasaruddin bin Samsudin yang merupakan pegawai khas Pusat Khidmat Masyarakat Adun Gurendang, ahli jawatan kuasa penubuhan Pusat Autisme Sejahtera Terengganu, pengerusi Pertubuhan Amar Ma'ruf Nahi Munkar kawasan Marang ataupun dikenali sebagai Skot Amar, dan merupakan pengerusi pasukan pelindung kanak-kanak kawasan Marang bagi sesi 2021 hingga 2023. Da'i Nasa yang banyak turun padang berhadapan dengan masalah-masalah seumpama ini. Jadi mungkin di kesempatan ini Da'i Nasa boleh berkongsi kepada pendengar apakah fungsi dan peranan NGO-NGO yang diterajui dalam membantu mangsa terutamanya wanita, kanak-kanak dan masyarakat. Jadi dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator Saudari Fatimah Din dan juga merupakan adun belia DUN Gurendang. Yang dihormati dan juga dikasihi Yang Berhormat Hajah Zuraida, merupakan adun wanita negeri Terengganu, dan juga sedang pendengar online di rumah, sama ada di rumah dan juga di mana-mana tempat lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbalik kepada persoalan yang telah diberi oleh saudari moderator tadi berkenaan dengan NGO yang disebutkan tadi. Sebenarnya di peringkat kerajaan negeri Terengganu ini, saya secara peribadinya sangat bersyukur kerana isu kebajikan sosial ini sangat dititik beratkan. Mungkin barangkali ada di antara kita pada mula pelantikan Yang Berhormat Adun Wanita, iaitu Hajah Zuraida ataupun dikenali sebagai Kak Da. Mungkin ada yang mempersoal lantikan, tidak ada tempat dan sebagainya kan. Tapi setelah kita mengemudi kerajaan bersama dengan NGO yang disebutkan tadi oleh tadi moderator, kita berasa sangat bersyukur kerana dengan wujudnya adun wanita negeri Terengganu ini, permasalahan khususnya berkaitan isu wanita ni dapat dibangkitkan, dapat diselesaikan. Sebagai contoh saya tengok, sebagai contoh isu pertama, isu autism. Berapa ramai ibu bapa menunggu, mungkin belasan tahun, puluhan tahun menunggu untuk membuka satu pusat autism yang diselenggara ataupun diwujudkan secara bersistem dan juga menepati apa yang untuk membawa ataupun menyelesaikan isu-isu khususnya berkaitan dengan pengabaian kanak-kanak hendaknya oleh ibu bapa. Kerana di kalangan mereka yang penyakit autism ini banyak dia punya kategori, banyak kategori. Dan setelah kita membawa suara-suara ibu bapa ni kepada Yang Berhormat Adun Wanita, tindakan pantah terus membawa suara ibu bapa dan suara kita di peringkat bawahan ni dengan mewujudkan terus ahli jawatan kuasa untuk mewujudkan pusat autism seperti yang dimahukan oleh rakyat tadi. Ini kita nak melihat seriusnya ataupun bertepatannya pihak kerajaan mewujudkan adun wanita ini
supaya perkara-perkara sebegini dapat kita naikkan. Isu-isu sebegini dapat kita naikkan dan juga dibawa ke peringkat negeri. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah perkara-perkara sebegini ini sangat diambil oleh perhatian, khususnya oleh Yang Berhormat Kak Dar sendiri. Alhamdulillah. Itu yang pertama yang saya nak sentuh berkaitan dengan autism. InsyaAllah dah akan ada dah. InsyaAllah. Okey. Yang kedua berkaitan dengan isu kanak-kanak. Ya, bila kita berada ataupun berkhidmat di kalangan masyarakat ni, kewujudan pasukan pelindung ini adalah di bawah Kementerian Wanita dan Keluarga di peringkat persekutuan. Sebagai contoh, kanak-kanak dan juga tempoh hari di Dong Wendah ni pada awal penghujung 2018 tak silap ataupun awal 2019, YB Kak Dar sendiri turun padang yang mana pada ketika itu suami terlibat dengan penaga dadah kan, dan anak-anak tinggal ataupun terbiar di rumah dengan keadaan tidak ada dapur, dalam keadaan mengandung. Dan di peringkat Yang Berhormat ada wanita turun, setelah mendapat berita turun dan terus menyelesaikan dengan keterlibatan Yayasan Pembangunan Keluarga, terus menghantar ke tempat yang selamat, dan sehingga kini beliau tinggal di di Cendering, tempat untuk keluarga tersebut berteduh. Ni contoh yang kedua. Banyak lagi contoh yang saya nak tekankan bahawanya betapa seriusnya kerajaan negeri Terengganu, khususnya di bawah Yang Berhormat Adun Wanita ini, membawa isu-isu ini penyelesaian secara bersama dan secara serius, bukan hanya sekadar bercakap di mimbar sahaja, tetapi terus turun padang menyelesaikan. Dan ada juga satu dua kes lagi kalau kita tengok, juga melibatkan penagihan, moknya berada di penjara, ayah berada di luar, ayah tidak mampu untuk menjaga anak kan, anak dalam keadaan terbiar. Maka kita pun bekerjasama dengan pejabat kebajikan masyarakat, dan bila mana perkara ini sampai ataupun dimaklumkan kepada Yang Berhormat, penyelesaian pun secara terus dengan mata kanak-kanak itu di tempat perlindungan di sebuah takir. Dan alhamdulillah kita bekerjasama juga dengan pihak sekolah, untuk mengetahui suasananya di sekolah pada waktu tersebut, dan setelah dipindahkan kanak-kanak tersebut, alhamdulillah dengan belajarnya, alhamdulillah, dengan dari sudut kebajikannya, alhamdulillah. Sebelum ni kita tengok tidak ada yang nak nak menyelesai bersama, sehingga kan menitih air mata ayah nak menyerahkan anak. Bukan dia tahu bahawa dia tidak mampu, dalam keadaan dia pun nak berubah kan, dalam keadaan masih lagi terlibat dengan penagihan ni, maka anak kita perlu selamatkanlah supaya anak tersebut lebih menjamin masa depan dia, insya-Allah. Dan isu yang terbaru baru-baru ni juga diambil serius dan juga terus diambil perhatian oleh Yang Berhormat. Saya kira macam yang disebut tadi Kak Dar, bila berlaku di luar waktu pejabat, di mana kita nak bawa, di mana kita nak bawa. Baru-baru ni kalau kita tengok bagaimana sebuah keluarga yang terlibat dengan pengabaian dan juga penderaan daripada suami dalam keadaan tidak terurus, terlibat pula dengan penagihan, dan punyai pula anak berumur 10 bulan, berumur 3 tahun, dan emaknya berumur 22 tahun, tidak tahu nak ke mana nak dituju. Bila kita mendapat dalam 5 suku petang tu, kita mendapat maklumat
panggilan daripada pihak Jabatan Masyarakat Magang mengatakan ada satu kes melibatkan isu keluarga ni. Dan kita di peringkat pasukan pelindung kanak-kanak kita telah mengambil bahagian lah menyelesai kerana semasa sesi libat urus penekanan yang diberi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri YB Zailah sendiri memaklumkan apa-apa cara sekalipun kita jangan pisahkan anak dan juga ibu ini dan keluarga. Menghantar kanak-kanak ke tempat perlindungan adalah jalan yang terakhir untuk kita menyelamatkan kanak-kanak tersebut lah. Dan alhamdulillah perkara ini dan juga isu ni terus diambil perhatian oleh Yang Berhormat Kak Das sendiri, turun padang terus menyelesai secara bersama, beri solusi-solusi yang saya kira sangat bertepatan lah dengan apa yang disebut oleh Kak Das sendiri yang membawa isu ni di sidang dom. Bukan sekadar orang kata talk, ada orang sebut sekadar bercakap sahaja, tetapi tindakan terus. Dan alhamdulillah isu tersebut dapat kita insya-Allah kita akan selesai secara bersama. Dan yang terakhir sekali berkaitan dengan NGO Pertubuhan Amal Ma'ruf Nahi Munkar Suka Amal ni, untuk makluman kita tubuhkan alhamdulillah setelah kita mendapat pemakluman di peringkat Pejabat Pusat Khidmat sendiri, adanya isu-isu berkaitan dengan pelajar sekolah yang orang kata berdua-duaan, mereka bersosial dalam keadaan campur antara lelaki dan perempuan, dalam keadaan tidak ada batasan, terutama di tempat-tempat peranginan lah, di pantai-pantai. Maka kita telah berhubung dengan di peringkat pejabat agama Malang itu sendiri untuk membuat perbincangan, dan di peringkat Jabatan Al-Ehwal Agama Negeri Terengganu, dan juga kita buat perbincangan di peringkat IPD daerah Malang. Kita bersama-samalah berbincang kerana tugas Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini adalah tugas bersama. Bukan sahaja tugasnya kita nak letak kepada pejabat agama sahaja, ataupun kita nak letak kepada institusi-institusi tertentu, tetapi ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Dan alhamdulillah hasilnya kita dapat buat beberapa program seperti Street Dakwah. Kita terus turun ke padang bertemu dengan remaja-remaja belia-belia kita ini, dan kita mengedar risalah berkaitan dengan kesalahan syariah di pantai. Kita pun gantung banner. Kita juga membuat operasi, bukan saja Amar Ma'ruf, tapi kita menggabungkan juga dengan Nahi Munkar. Kita buat juga operasi tidak solat Jumaat, kita buat operasi tidak berpuasa, kita buat juga operasi mereka-mereka yang bersama-sama membantu pejabat agama di chalet-chalet dan juga hotel-hotel. Banyak perkara yang kita buat melibatkan kerjasama kita antara jabatan, supaya kita nak masyarakat kita tahu bahawa tugas Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini mesti digembeling oleh semua masyarakat. Saya rasa itulah, sekadar itu sajalah untuk round yang pertama ini, mungkin menjawab kot persoalan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada panel kita yang kedua di atas perkongsian ataupun pengalaman sepanjang menerajui NGO dan bergiat di medan lapangan. Jadi demikian tadi perkongsian daripada panel pertama YB Zuhaida, panel kedua Da'i Nasa, telah membuka mata kita semua. Jadi para penonton sekalian, rentetan daripada kecanaan YB dan perkongsian panel, dari apa yang disuarakan oleh beliau, kami bawakan satu wawancara khas yang kita jemput tetamu ni, penampilan khas yang kita jemput. Walaupun wanita ini baru berusia 22 tahun, ibu muda ini sudah terpaksa berhadapan dengan amarah pasangannya dan kini terpaksa meneruskan hidup tanpa suami di sisi.
Jadi jangan ke mana-mana, nantikan seterusnya slot khas bersama mangsa keganasan rumah tangga yang akan dikendalikan oleh YB Zuaidah sendiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi baru kita berkongsi tentang isu sidang Dewan Undangan Negeri yang Kak utarakan, yang saya utarakan pada sidang yang lepas. Ada saya menyentuh tentang isu sosial, termasuklah keganasan rumah tangga yang kian meningkat, terutama di negeri Terengganu pada hari ini. Dan Alhamdulillah, hari ini bersama dengan saya seorang adik mangsa lah, jadi pemangsa kepada keganasan rumah tangga, yang mana saya sendiri bersama dengan agensi yang berkaitan di sini sentiasa berusaha mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Assalamualaikum Dek. Sebenarnya Kak Dani bersama dengan tim Lumina TV ini sebenarnya sangat berterima kasih kepada adik yang sudi memberi berkisah kami lah untuk kita berkongsi. Sebenarnya bukannya untuk kita nak menghebohkan ataupun kita nak menceritakan apa yang berlaku pada kita, tapi sebenarnya apabila adik berkongsi, apabila adik memberi nasihat atau pandangan kepada kami, sebenarnya kami sangat berbesar hati. Kita akan cuba angkat isu ini, kita cuba angkat permasalahan ini, dan kita tidak mahu sesekali lagi orang lain menjadi mangsa, kan? Okey. Adik sebagai mangsa masalah, kadang-kadang kita menjadi sebenarnya kita mangsa keadaan, bukan kita nak jadi begini. Bila adik cerita pada Kak Dah, macam mana adik boleh, maksudnya ialah mengenali lelaki tersebut, bekas suami lah yang pertama itu, dan Kak Dah difahamkan bernikah kali kedua. Dan jadi sebenarnya mangsa keganasan rumah tangga ini berpunca daripada suami yang kedua, yang selepas yang pertama, perkahwinan yang pertama. Boleh cerita sedikit dulu tentang latar belakang ataupun kisah sikit. Saya kenal dengan suami pertama tu kejap je. Masa lepas sekolah? Lepas sekolah kerja tu, lepas tu kenapa kahwin lalu, dok kenal hati budi dia apa, kerja apa, dia kahwin lalu. Kahwin tu pun nak lagi daripada tekanan keluarga. Sebab Anis anak yatim piatu dah, tak ada, cuma ada seorang nenek lah duduk sekali dengan abang ni, seorang. dengan abang. Lepas tu kahwin tu 3 tahun kahwin dengan pertama tu, banyaklah dugaan tu, tapi buku-buku ni tak ada. Tak ada masalah. Tapi Kak Dah difahamkan bekas suami adik ni adalah seorang penagih dadah. Anis tahulah masa kahwin tu, memang tahulah. Tahu dia jual ialah tahu dia isap dadah lagi. Lepas pada kahwin tu lah tahu dia ngisap apa. Ya. Okey. Masa dipendekkan cerita, macam mana Anis boleh berpisah dengan suami? Pisah dengan dia masa ni sewa dekat Sabah 3, sewa bilik. Masa tu Ani ngandung ke Okcek ni 8 bulan. Saya buat kuih rumah sepupu untuk lelaki saya. Dia suruh saya pinjam ceti 2,000. Lepas tu sepupu tu suruh pinjam? Sepupu suami, bekas suami. Okay. Lepas tu masa tu dia baru kena tahan polis lah. Suami tu? Suami kena ditangkap polis? Ditangkap polis. Lepas tu saya tak ada pilihan. Mengandung dia 8 bulan? Saya tak ada pilihan sebab dengan sewa bilik lagi besar kos dia sewa bilik tu. Lepas tu saya terpaksa lah pinjam ceti tu. Saya bagi duit pinjaman tu semua saya bagi ke sepupu dia. Dia janji dengan saya nak bawa saya pergi tengok suami saya di penjara. 2 minggu tu dia bayar okey lagi. Bayar pada ceti tu lah. Okey lagi bayar. Lepas tu lepas ada 2 minggu tu ceti tu cari saya. Masa saya di bilik lah. Masa saya buat pinjaman tu dia suruh saya tunjuk rumah dia lah. Rumah sepupu dia tu. Lepas tu ceti tu mari rumah dia cari saya. Lepas tu saya tak ada pilihan, dah takut dia cari ambil saya apa lah. Lepas tu saya pun balik bilik saya Cabang 3. Lepas tu sepupu dia tunjuk. Lepas tu
Kebetulan masa tu Bukhari ni suami saya sekarang ni dia jualnya orang, dia kerja kampung ni kan. Dia jualnya rumah sepupu bekas tok lelaki saya tu lah. Jumpa situ. Dia pun mari masa Ceti mari tu kebetulan dia mari bilik saya. Dia mari cakap dengan Ceti tu lah. Dia cakap saya dakwa, dia cakap jauh dengan Ceti tu. Lepas tu Ceti tu dia pun buat lari saya. Masa tu lah saya ikut dia sampai nikah pula kali kedua. Masa tu maksudnya beristeri suami pertama tu ceraikan lah, bercerai lah lepas tu. Belum tu duk cerai lagi, kini masuk dalam kan. Sebab tu lah saya pisah dengan dia. Pisah lepas dia masuk dalam tu berlaku perpisahan, berceraian. Lepas habis hadah semua. Masa tu dia sedang mengandung ni dah, mengenai anak ni yang kedua ni dah. Maksudnya lepas melahirkan anak tu, lepas barulah kahwin dengan suami ni. Okey. Dan bermula episod yang kena pukul, kena dera. Okay, tapi perkahwinan yang kedua ni Allah uji dengan suami yang panas baran. Jadi masa itulah bermula. Bukan boleh kongsi, adik boleh kongsi dengan kami macam mana suami memang maksudnya dia memang pukul betul-betul lah ni. Pukul betul-betul. Boleh cerita tak? Memang ada kesang lah tubuh saya ni dia pukul apa. Keluarga dia semua tahu, cuma keluarga dia tak boleh ambil tindakan atas dia tu. Sebab awak ni suami dia tu agresif sangat. Dia kalau lebih sangat ambil benda tu, dia boleh jadi. Dia jadi gitu, kalau dia dah ambil teruk lagi yang gitu. Teruk lagi. Maksudnya tapi masa dia pukul awak tu, adik pernah ke hospital? Sampai tahap mana dia pukul? Saya pergi hospital tu tahap saya dah nak tahan, dah urut sangat dah. Masa saya ada saya buat report hari tu sekali, poli ambil key dah. Poli bawa saya pergi hospital. Sebab takut teruk sangat lah masa tu. Teruk sangat. Sebab dia main pisah apa, parang apa, main senjata dengan saya. Saya tidur malam ke rumah mak ayah dia. Pisah tu duduk kat tekak sama saya tidur. Mungkin campur halusinasi dia kan. Segi dia ni, keluarga dia khabar cakap dengan saya, khabar dia ni lebih percaya ke kawan-kawan dia daripada keluarga dia sendiri, daripada saya sendiri. Adik buat laporan polis tu, jadi polis memang hantar ke hospital lah, pemerawatan. Lepas itu apa tindakan? Dia ambil key tu, lepas tu saya lari tadi sementara daripada dia tu. Masa tu adik duduk di mana? Saya duduk Katong. Bersara rumah lah. Duduk dengan anak lah. Masa tu okey, tiga beranak lah. Tiga beranak. Lepas tu pun dia pun cari saya jumpa. Mak dia telefon saya. Masa tu saya pakai telefon dia. Mak dia telefon saya minta rayu, nangis apa, khabar minta tolong lah, khabar suami saya ni duk balik kejap rumah makan nasi pun lari. Kini duk sampai hati tengok anak dia dah keadaan poli buru dia gitu. Poli buru dia. Lepas tu pun saya duk sampai hati. Saya pun ada mak ayah kan tengok dengar yang nanya apa. Saya pun tarik balik hari report tu. Tarik balik sebab simpati. Lepas tu pun poli pun masa dia buat pulak ke saya. Pukul balik. Dia pukul pulak lepas tu. Lepas tu poli pun ambil kes mula, buka mula file tu kes tu. Sampai sekarang. Okay. Dan Kak Dari fahamkan juga adik ni biasalah dok, maksudnya lari daripada suami tu ataupun lari cari tempat perlindungan, tidur rata-rata dah. Biasa tidur kat mana tu adik? Biasa banyak dah tempat saya tidur tak ada tempat lah kini. Nak balik momok je tak boleh apa. Bawah tangga lah kat KFC situ, kat Bukit Payung tu. Ngati lah masjid surah. Okey, jadi masa tu apa perasaan adik bila tengok tidur ngata-ngata dengan anak kecil, baby lagi masa tu kan? Masa tu masa ni ada dah 4 bulan 5 bulan. Baru 4 bulan tidur. Keadaan kesihatan ni pun lepas pantang masa tu. Dan apa perasaan ni masa tu? Maksudnya ni rasa macam mana? Rasa macam yelah dah tahu butuh. Masa tu ada tak orang masyarakat keliling bantu Anis? Ada. Masa saya tidur bawah tangga belakang KFC tu, orang dong Bukit Payung lagi bagi bantulah, bagi bantuan, bagi duit ke apa? Masa tu sehari sebelum saya nak nikah meja. Sebelum okey, faham. Maksudnya lepas masa nak nikah dengan suami yang pernikahan kedua ni, masa tu memang ni tak ada tempat. Memang tak ada tempat nak balik rumah je. Tapi
isteri suami ni dia ambil berat, ambil berat tentang adik pun berkahwin dengan dia. Tapi lepas kahwin pula berlakulah masalah rumah tangga ni, dipukul Anis semua ni. Lepas sekarang ni macam Anis melahirkan diri pada dia pula dah. Okey. Anis tahu ke di mana di mana suami Anis sekarang ni? Sekarang baru-baru ni 2-3 hari lepas saya pergi Balai Polis untuk minta fasok ni lah. Minta fasok kat Mahkamah Syariah apa. Saya Mahkamah Syariah nak tahu keberadaan dia sekarang ni. Saya pergi Balai Polis dengan buat saya makan. Dengan AJK Kampung Edong sini lah. Pergi Balai Polis kat khabar dia dalam tanah polis dah. Isu ni ke isu yang rumah tangga dan isu dadah jugalah dah. Ya sekali banyak. Dia sangkut dadah juga apa rezeki dadah. Okey, alhamdulillah. Maksudnya sekurangnya Anis selamatlah daripada dia dak. Kalau bukan sebab saya dipangkas sebelum ni, bila Anis duduk di satu tempat dia akan cari adik dan adik akan duduk maksudnya bawa ikut dia, terpaksa ikut dia sebab dia memberontak, dia dipaksa adik kan untuk ikut dia. Sehingga minta fasad dengan dia lah sebenarnya. Betul dah, maksudnya tidak dah meneruskan perkahwinan ni dah. Asal segi dah kena pukul kena apa. Okey, alhamdulillah. Satu langkah yang sangat baik. Kak harap kes ini dapat diselesaikan dengan baiklah insya-Allah. Dan apa sebenarnya saranan ataupun nasihat adik kepada ramai sebenarnya wanita muda, ramai sebenarnya remaja hari ini yang jadi kes macam adik. Apa saranan kepada masyarakat luar? Saranan saya gini, jangan mudah percaya sangatlah ke orang lelaki. Kalau nak kenal tu kenal hati budi dia dalam. Kenal lama dulu baru boleh nak kahwin apa. Tahu latar belakang dia kerana Anis masih lagi muda, umur 22 tahun. Kak dia yakin mesti adik mesti nak ada cita-cita, ada impian kan? Boleh tak kongsi dengan kami semua apa impian ataupun cita-cita adik? Cita-cita saya nak bagi anak-anak boleh berdikari diri, duduk okey. Nak macam orang normal lah. Nak macam orang normal, nak macam orang lain. Dengan anak. Tapi selalu lakuh sikit je. Yelah. Tapi alhamdulillah sebenarnya Anis adik sendiri ditemukan oleh orang yang kadang cukup orang baik lah, yang banyak bantu Anis sekarang ni. Dan sebenarnya pihak kerajaan pun bukan dok saja, tidak. Kita ada IMIT, PKM yang ambil cakna, kita ada JKM yang membantu, kita ada lagi jasa kerajaan lain yang boleh bantu adik, terutamanya kalau kita nak berniaga boleh bagi suntikan modal, bagi kemahiran, bagi kursus kepada kita kan. Dan juga kami di pihak kerajaan juga menyediakan banyak jugalah inisiatif ataupun kemudahan untuk Anis nak memulakan hidup baru. Sebab tu perancangan kami kita akan bantu untuk carikan rumah sementara. Rumah lah penempatan sewa pun tak apa, kita akan minta bantuan Maidam untuk bantu. Dan sama kita akan minta juga daripada waktu contohnya ataupun nak taskan mana yang boleh Anis tinggal anak sekejap untuk Anis cari rezeki kan, nak untuk bekerja. Ikutlah kerja, ikut kemampuan kita. Terus sekarang ni pun banyak juga yang tak buka lagi. Kalau kita nak masuk kelas masakan ke apa, banyak tak buat lagi kan disebabkan pandemik ni. InsyaAllah itu antara jalan yang kami cuba bantu Anis. Sebenarnya ada jugalah ada saranan lah kepada wanita muda ataupun siapa-siapa jadi mangsa kepada kekerasan rumah tangga, segeralah bertindak, buat laporan polis dan dapatkan rawatan di hospital untuk mengesahkan lagi kita ni jadi mangsa. Dan sebenarnya peranan jiran, peranan ahli keluarga, peranan sahabat-sahabat kita di keliling kita dah main peranan yang penting untuk kita nak membantu isu seperti adik depan kita ni. Sebab kadang-kadang kita, orang kata kita memang banyak tempat kaunseling, banyak kalau dekat jabatan kerajaan, tapi dengan keadaan diri kita ni siapa, kita tak mampu nak pergi ke tempat-tempat tu dah. Sebab dengan tak ada kenderaan, dengan keadaan kita penat, letih, kena pukul dan sebagainya, siapa nak bawa? Jadi itulah peranan kita sebagai masyarakat, peranan JPKK, peranan IMIT, PKN dan sebagainya untuk cakna dengan isu macam ni. Jadi Kak ucapkan terima kasih kepada adik kerana sudah berkongsi satu cerita. Bagi Kak Dan memang di usia yang sangat muda ni, yelah kalau diberi pilihan memang kita tak ambuh gini, siapa nak jadi gini kan. Tapi insya-Allah Kak Dan bersyukur adik ditemukan oleh orang yang
orang yang sangat nak bantu adik hari ini. Biar pihak penonton hari ini tahu, maksudnya ambil langkah yang segera sekiranya menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jangan diamkan diri, insya-Allah kita ada badan-badan yang berwajib untuk handle kes ni, dan sekaligus insya-Allah boleh bantu mengurangkan kes sebegini kalau boleh tak nak berlaku kepada wanita kita, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu saja sedikit perkongsian buah bicara Kak Dah bersama dengan adik kita jadi mangsa keganasan rumah tangga, dan sekarang ni menunggu pengesahan untuk perceraian untuk fasad kan, dan suami ada di penjara sebab daripada inilah, mungkin sebab laporan tadi sama polis tadi dan juga masalah dadah. Semoga memberi keinsafan kepada kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi demikianlah sesi wawancara antara YB Zuraida Muhammad Noor, adun wanita Terengganu dengan masa keadaan keganasan rumah tangga, dan semoga kita semua dapat mengambil iktibar pengajaran yang telah dikongsi oleh mangsa. Jadi jangan lupa untuk para penonton yang berada di luar sana, jika terdapat isu-isu penganiayaan ataupun keganasan rumah tangga, anak-anak yang terbiar dan sebagainya, jangan lupa mengambil tindakan awal untuk diselesaikan bersama. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada pihak penganjur Lubna TV kerana telah menganjurkan segmen khas ini kepada kita semua. Jangan lupa pada para penonton supaya like, komen dan share page Lubna TV ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.